Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya bernama Mahmud bin Sulaiman dari Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz. Tajuk pembentangan saya ialah cabaran pelaksanaan kontrak prestasi tenaga iaitu EPC di PSA. Pengenalan. Kontrak prestasi tenaga atau Energy Performance Contract iaitu EPC merupakan projek penyumbatan tenaga elektrik secara perkongsian hasil keuntungan di antara pemilik premis dan Energy Service Company iaitu ESCO. Projek EPC ini telah lama dilaksanakan secara meluas di luar negara seperti Thailand, Jepun dan Amerika Syarikat. Mengapa projek ini dianggap menarik? Sebagai contoh, sebelum projek EPC dilaksanakan, bil TNB pemilik permis berjumlah RM100,000. Selepas projek EPC dilaksanakan, bil TNB telah menurun kepada RM70,000 di mana penyumbatan sebanyak 30% dicapai dengan nilai RM30,000. Jadi di sini selepas projek EPC selesai, pemilik permis perlu membayar bil TNB yang telah menurun kepada RM70,000 berbanding sebelum projek iaitu RM100,000. Daripada nilai penyumbatan RM30,000 ini, 80% dimiliki oleh ESCO dengan nilai RM24,000 dan 20% dimiliki oleh pemilik permis dengan nilai RM6,000. Mengapa ESCO mendapat peratusan yang tinggi iaitu 80%? Ini adalah kerana ESCO telah membiayai kos pemasangan peralatan EPC seperti VFD dan lain-lain peralatan serta menjalankan penyelenggaraan peralatan EPC selama 80 bulan dengan total bayaran kontrak bernilai RM1.92 juta. Sekilas pandang, sekiranya projek ini berjaya, ia akan memberi keuntungan kepada pemilik permis kerana tidak perlu membiayai alat ganti dan beroleh penyumbatan sebanyak RM0.48 juta untuk tempoh 80 bulan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran yang merupakan masalah semasa pelaksanaan projek EPC ini. Namun begitu, masalah ini boleh diselesaikan dengan baik melalui perundingan yang profesional. Penyataan masalah. Pertama, penghawa dingin EPC iaitu split unit telah rosak hingga menimbulkan rasa tidak selesa kepada warga pemilik premis PSA kerana premis yang panas. Punca kerosakan ialah semenjak aircon ditukarkan kepada gas jimat M20 kerap berlaku kebocoran walaupun jumlahnya tidak 100%. Dua, sistem variable frequency drive iaitu VFD yang dipasang ke air handling unit iaitu AHU tidak berkendali secara optimum kerana ada kompresor yang rosak. Tiga, apabila unit blower pada AHU VFD terhenti, kompresor masih berfungsi dan menjadi salah satu punca kerosakan kompresor. Penyelesaian masalah. Kejayaan projek EPC adalah berdasarkan kepada konsep selamat, selesa dan jimat kepada kedua-dua pihak. Di sini bila aircon rosak, walaupun tidak 100%, penyumbatan dapat dicapai kerana aircon seperti di-off-kan, tetapi telah menjejaskan keselesaan kepada warga premis. Maka projek EPC aircon ini dianggap tidak mencapai prestasi 100% kerana aircon menjadi alat keperluan yang sangat penting. Berikut adalah cadangan penyelesaian kepada ESCO terhadap pelaksanaan projek EPC. Pertama, penukaran kepada gas jimat iaitu M50 perlu dihentikan kerana gas ini sangat halus dan menjadi punca ia bocor melalui sistem penyambungan pipe aircon. Penukaran kepada gas yang asal iaitu R22 telah menyelesaikan masalah gas bocor. Dua, untuk pemasangan sistem VFD, ESCO perlu memastikan unit AHU VFD yang semua kompresornya berfungsi dengan baik agar sistem ini berfungsi secara optimum. Tiga, sistem kawalan VFD perlu dikaji semula kerana jika tersilap mungkin menjadi punca kerosakan kepada kompresor. Dicadangkan supaya pengurangan kelajuan kompresor dielakkan kerana kompresor tersebut telah direka bentuk untuk beroperasi dengan kelajuan yang asal. Adalah lebih baik jika suhu bilik telah sejuk, sistem kawalan mematikan kompresor tersebut iaitu tanpa mengurangkan kelajuan. Dan bila suhu meningkat, kompresor dihidupkan semula secara soft start untuk mengurangkan permintaan maksimum. Di samping itu, pastikan semua kompresor di-off-kan secara automatik bila blower unit trip melalui litar kawalan. Kesimpulan, projek penyumbatan EPC ini memberi kesan yang positif pada semua pihak sekiranya aircon EPC tersebut dapat beroperasi dengan baik sepanjang tempoh kontrak iaitu 80 bulan. Memandangkan punca kerosakan aircon yang telah berusia ini sukar dijangkakan, ESCO disarankan untuk meningkatkan prestasi dan teknologi, memantapkan pasokan R&D dan kepakaran penyelenggaraan agar matlamat sebenar projek ini tercapai dalam kadaran 90 hingga 99% kepada pemilik premis. Diharap pembentangan ini dianggap sebagai satu kajian ilmiah ke arah penambahbaikan projek EPC pada tahap yang diharapkan. Sekian, terima kasih.